Allah. Masya Allah. Abdul Razak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izzat Isa, Kenzo Miyazawa, Syahsam. Masya Allah, barakallah fiqh. Masya Allah. Tuan boleh hadirkan diri Ustaz Abu Hanafiyah, Maryam Ahmad, Muhammad Ashraf. Maaf kelewatan malam ini. Hujan. Jadi kelewatan sedikit, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi mussalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat mana? Malam ni tuan-tuan kita berada di muka surat mana? Masya Allah. Selamat Suhaso, Faiza, Hamzah. Waalaikumsalam. Malam ni kita berada di muka surat mana ya? Ruqiyah Hayat, Imran Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 376. Okey. Hadis ke-2396 ulangan 15 dalam bab yang kitab kelima dalam kitab Ad-Da'wat, bab wa doa dan doa pada waktu pagi dan petang. Doa pada waktu pagi dan petang. Hadis ini doa pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Doa pula apa yang kita nak minta pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Haris bin Muslim At-Taimiyyi an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi qala izan sarafta min as-salatil maghribi faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka fa iza qulta zalika summa mitta fi lailatik kutiba laka jawazan minha wa iza sallaita subha faqala kazalik fa innaka iza mitta fi yaumika kutiba laka jawazun minha. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Hadat Haris bin Muslim At-Tamimi rahmatullah alaih meriwayatkan ayahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbisik kepada ayahnya, apabila kamu selesai daripada solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu bercakap dengan sesiapa. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah daku daripada api neraka. Nabi bersabda, sesungguhnya apabila kamu membaca doa ini,
kemudian kamu mati pada malam itu, nescaya ditulis untukmu keselamatan daripada api neraka. Apabila kamu mau menunaikan salat subuh, maka bacalah juga doa ini. Kemudian apabila kamu mati pada hari itu, nescaya ditulis untukmu keselamatan daripada api neraka. Okey, penerangan. Haris bin Muslim At-Tamimi ialah seorang tabi'i dan ayahnya ialah Sayyidina Muslim bin Haris At-Tamimi, seorang sahabat. Di dalam riwayat dinyatakan bahawa mengikut riwayat Nasa'i dan Imam Nasa'i dan Imam Ibn Hibban rahimahullah, sanadnya ialah seperti berikut. Muslim bin Haris bin Muslim At-Tamimi. Mengikut riwayat ini, Nabi tabi'i itu ialah Muslim bin Haris dan sahabat itu Haris bin Muslim. Namun sanad yang betul ialah seperti yang di atas. Mirqatul Mafatih, seperti di atas tadilah yang kita baca, an Haris bin Muslim an abihi, an Haris bin Muslim At-Tamimi an abihi an Muslim. Muslim, iaitu Haris bin Muslim At-Tamimi dan ayahnya ialah Muslim bin Haris At-Tamimi. Muslim bin Haris bin Muslim At-Tamimi. Muslim bin Haris, Muslim bin Haris. Ni Haris bin Muslim. Tu dia terbalik sedikit. Okey. Ini bacaan-bacaan yang kita bacalah pada solat maghrib. Jangan lupa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacaan-bacaan kita berbeza-beza selepas solat. Dia di antara ini bacaan-bacaan, di antara bacaan-bacaan selepas solat yang telah kita belajarkan. Ad-doa, ad-doa fit tasyahud, maksudnya doa fit tasyahud, bacaan-bacaan doa di dalam tasyahud. Dan satu lagi ialah iaitu doa az-zikir ba'da solah. Dan kita belajar dulu zikir ba'da solah. Jadi kalau sembahyang subuh tu, kita sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, kita kena ihtimamlah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jangan terlupa lepas subuh dan selepas maghrib. Biasanya kita baca istighfar, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim 3 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu hanya sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sembahyang subuh dan sembahyang asar. Tapi dan ada sembahyang maghrib, Allahumma ajirni minan nar tu. Lepas tu kita baca lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Lepas tu kita baca ayatul kursi. Lepas tu tasbihlah. Begitu. Yang kita kena baca doa-doa selepas ini. Ihtimamkan perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini perlu kita ihtimamkan sebab dia sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Ibnu Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ni doa dia tidak pernah tinggal doanya. Apa doa dia? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i kalimat hina yumsi wa hina yusbihu. Allahumma inni as'aluka afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقال واقع يعني الخشفة. رواه Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan
pembacaan doa-doa ini pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Nikmat yang ketiga besarnya selepas nikmat iman dan Islam ialah nikmat sejahtera. Nikmat yang ketiga besar dia selepas iman dan Islam. Selepas iman dan Islam, iaitu nikmat yang ketiga ialah sejahtera. Kenapa? Kalau tidak ada sejahtera, kelang kabut akan berlaku. So nikmat yang ni dikatakan nikmat yang ketiga besarnya selepas iman dan Islam. Kalau tak ada sejahtera, sebab itu kita kena minta sejahtera. Kita tidak diminta, kita tidak disuruh untuk berdoa meminta ujian. Ya Allah, tahanlah aku menanggung ujian. Tak, kita tak boleh minta ujian. Kita kena minta afiah, kita kena minta kesejahteraan. Kalau datang bala, kalau datang ujian dan ibtila, masa tu kita kena sabar. Kita kena sabar. Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baina yadi wa min khalfi wa an yaminihi wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatik an urtala min tahti. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku memohon daripadamu al-afiyah di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu pengampunan dan afiyah pada agama. Allahumma inni afwa wal afiyah di dunia dan keluarga, pada agama, pada dunia, pada keluarga dan pada hartaku. Ya Allah, tutuplah keaibanku dan berilah keamanan kepada diriku daripada perkara yang menakutkan, dan bimbingkan aku. Ya Allah, peliharalah diriku dari hadapan, dari belakang, kanan dan kiri dan atas. Atau aku berlindung dengan keagunganmu dan daripada aku dibinasakan secara tiba-tiba dari arah bawahku. Hadrat Waqi' rahmatullah alaih, yang ini kata Hadrat Waqi' ni ialah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Salah seorang perawi berkata, maksud al-ughtala min tahti, yang ialah ditelan oleh bumi. Ni doa ni yang tak ditinggalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Doa 2398, kurangan doa pagi dan petang mengampunkan dosa. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbiha Allahumma asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk illa ghafarallahu lahu ma'asabahu fi yawmihi zalika min zambin wa in qalaha hina yumsi ghafarallahu lahu ma'asabahu fi tilka laylati min zambin. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa qala Tirmizi haza hadisun gharibun. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi dan petang, maka Allah akan mengampunkan dosa yang dilakukannya pada hari itu. Barang siapa yang membaca doa ini pada waktu petang
maka Allah akan mengampunkan dosa yang dilakukan pada malam itu. Doanya ialah Allahumma asbahta nushhiduka wa nushhidu hamalata arshik wa ikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Ya Allah, kami berada pada waktu pagi dalam keadaan kami menjadikanmu, para malaikat dan semua ciptaanmu, bahawa engkaulah Allah. Kami jadikanmu ya Allah, dan tiada Tuhan melainkan engkau yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu bagimu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan utusanmu. Sesiapa yang membaca doa di atas akan diampun semua dosanya kecuali dua jenis dosa. Pertama ialah dosa besar, kerana dosa besar akan diampun dengan bertaubat. Dosa besar ni dia akan terampun dengan sebab bertaubat lah. Dosa besar ni dia diampun dengan sebab bertaubat. Dengan sebab bertaubat. Keduanya ialah dosa yang berkaitan dengan hak, iaitu akan diampun. Kedua ialah dosa yang berkaitan dengan hak. Ia akan diampun apabila orang yang mempunyai hak itu menghalalkannya. Maksudnya dosa yang bersangkut paut dengan hak-hak. Maksudnya doa yang bersangkut paut dengan hak. Maksudnya iaitu hukukul ibad. Hak ni maksud di sini hukukul ibad lah. Dosa dengan sebab manusia. Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia. Hak dia tadi. Maksudnya kita boleh memberi hak pada orang, dan kita jangan menuntut hak daripada orang. Jadi sebab apa? Hak ni penting. Kita ada hukuk. Hukuk ni ialah plural lah kepada perkataan hak-hak, tanggungan-tanggungan dengan kemanusiaan. Kita ada hak dengan ibu bapa kita. Apa hak kita dengan ibu bapa? Kalau kita menzalimi dia, kalau kita mendurhakai dia, seorang tadi dia mendurhakai ibu bapa. Apabila dia mendurhakai ibu bapa, maka hak dia ialah minta maaf. Ataupun satu orang yang kita menzalimi dia, hak dia ialah kita memohon kemaafan. Satu lagi perkara yang kita terlepas pandang, terutama saya lah, saya rasa saya terlepas pandang. Saya minta maaf dengan tuan-tuan. Kadang-kadang kita apabila berhajat kepada satu orang, kita akan minta tolong dengan orang tu, dan kita akan pergi pada satu orang yang kita rasa dia ada kontak dengan perkara yang kita nak minta tolong dengannya. Kita ada kontak. Maksudnya kita pergi, dan kita pergi tu kita tak jumpa orang kecil, kita akan jumpa orang besar. Misalnya kita pergi, kita nak minta tolong daripada majlis agama. Misalnya kita nak pergi jumpa majlis agama, kita nak tolong satu perkara besar, dan kita orang masyhur, kita orang dah terkenal, kita orang dah kenal, kita orang dah famous. So bila kita pergi, kita tak minta tolong dengan orang besar, kita tak minta tolong orang besar, kita tak minta tolong orang kecil. Kita akan cari orang yang paling besar untuk kita meminta pertolongan daripadanya. Mungkin pertolongan itu untuk diri kita atau untuk orang lain, untuk kita selesaikan masalah orang lain. Faham? Jadi maknanya sebab kita rasa bila kita jumpa dengan satu orang yang mana tempat dia, dan dia berada di tempat tinggi, di tempat tu, so kita jumpa dia, Masya Allah, dengan pengaruh yang kita ada, dengan kemasyhuran yang kita ada, so orang akan sambut kita. Si A dia masyhur,
Masya Allah dengan kebaktiannya, Masya Allah dengan apa sahaja. Ni sebagai contoh. Ni saya nak beritahu hak yang kita terlepas pandang. Ni biasanya orang-orang famous lah, dia akan terlepas pandang benda ni. Dia akan terlepas pandang. Tapi jangan kita terlepas pandang lah perkara ni. Sebab tu kita katakan, kerana dosa akan diampun dengan bertaubat. Satu, dosa bab taubat tu kita dah faham dah. Sebab dosa besar kita tak akan terampun dengan bertaubat. La kabirata la saghirata ma'al istighfar, tu kita dah faham. Ni, kedua ialah dosa yang berkaitan dengan hak tadi. Sebagai saya contohkan tadi kan, kita orang famous, si A ni dia orang famous, orang masyhur, Masya Allah, dia dikenali oleh masyarakat. So bila dia nak minta bantuan daripada satu tempat, so dia tak akan pergi jumpa orang kecil, dia akan jumpa orang besar. Dia akan jumpa orang besar. So dia masuk, dan orang besar tu di besar tempat B tadi. Orang besar di satu tempat, atau satu tempat apa ni orang panggil, satu tempat apalah, tak kisahlah, dia paling tinggi. So kita pergi jumpa dia, kita boleh jumpa dia sebab kita kenal, sebab orang kenal kita dan orang tahu kebaikan kita. So kita boleh jumpalah orang besar tadi. Maka kita pun minta tolong dia, bukan untuk diri kita pun, untuk orang lain. Tapi bila kita lepas minta tolong, kita tak berhajat daripada orang tadi. Mungkin orang tadi kita tak berhajat pada orang tadi. Jadi kadang-kadang orang tu mungkin dia dah sudah lama, mungkin dia tidak lagi berada di jawatan tersebut, atau dia berada di situ, ataupun dia tidak lagi berjawatan tinggi di situ. So kadang-kadang dia datang pada kita untuk meminta pertolongan daripada A, yang mana A tadi meminta pertolongan daripada dia. So A ni tak layan, sebab A ni terlalu masyhur, dia tak sibuk, dia semua sangat, dia tak sibuk, dia tak boleh layan dah si B tadi yang tolong dia. Dan A ni dia buat perangai macam tu. Jadi pergi mana dia akan cari orang besar, lepas tu dia minta pertolongan orang tu. Tapi setelah dia minta pertolongan orang tu, dia tak perlu dah orang tu. So kalau orang tu datang selepas tu, so dia tak layan dah. Dia tak layan. Okeylah, sebab dia dah pakai PA dan sebagainya, dia tak layan dah. Dia lepas tu dia tak layan. Ni ni hak ni. Sepatutnya hak kita kena kenal lah orang tadi, dan menyebabkan orang lain akan amalkan orang sumpah serapah pada kita. Oh, dia tu masa nak kita, cari kita, pasal tak nak kita, telefon pun tak jawab, salam pun tak jawab, sibuk ke dia. Jadi orang semua nak marah. Sebab bila orang tadi dia nak orang, dia cari orang, dia tak cari orang kecil-kecil, dia cari orang besar selalu. Jadi dia akan marah. So orang akan sumpah serapah habis. Ini bahaya. Si A tadi bahaya. Dan si A ni akan diuji nanti. Dia akan diuji. Dan ujian tu dia tak sangka pun ujian yang datang tadi. Sebab dia tidak menunaikan hak seseorang tadi. Ialah dosa. Mungkin dia bersalah. Tak salah lah. Tak betul lah. Tak kira lah kita kata dosa besar atau dosa kecil, tapi dia bersalah lah. Sebab dulu dia minta tolong orang bukan nak minta tolong dia pun. Orang nak tanya khabar, mungkin ada orang tu dia nak minta tolong lah. Mungkin dia dalam kesempitan pada masa tu, kita tak kisah pun dia, kita tak tengok pun dia, sebab kita tak perlukan dia lah. Ini bahaya. Biasanya saya minta maaf lah kadang-kadang kalau orang hantar benda-benda tak perasan, bukan tak nak jawab, tapi kadang-kadang tak perasan sampai terlepas lama. Perangai ni kita kena betulkan. Biasanya benda ni bila orang tu berada di tempat tinggi, dia berhajat pada orang, dia akan telefon. Bila orang nak kat dia, orang telefon kat dia, orang message kat dia, dia tak jawab. Habuk pun dia tak jawab. Tapi dia nak orang, dia jawab.
perangai ni kita kena buang. Perangai ni kita kena buang. Perkara ni perlu kita buang. Sebab apa? Kedua ialah dosa yang berkaitan dengan hak. Ianya akan diampun apabila orang yang mempunyai hak itu menghalalkannya. Okeylah, tak apalah, aku tak kisah pun, dia tak kisahkan aku tak kisahlah, aku maafkan. Itu kita kena. Ini ni orang terlepas pandang, khususnya orang-orang bila dia berada di tempat yang tinggi. Sebab itu Nabi SAW, bila siapa sahaja memberi salam kepada baginda, baginda akan memalingkan wajahnya dan melihat kepada orang yang memberi salam. Bukan bila salam itu datang daripada arah belakang, maka Nabi akan memalingkan wajahnya yang mulia kepada pemberi salam tadi, dan Nabi akan menjawab salamnya Waalaikumsalam dengan melihat kepada wajah orang yang memberi salam itu, walaupun hatta siapakah sekali dia. Itu penting, perlu kita jaga. Kadang-kadang kita berada di atas, kita berada nanti tuan-tuan tak tahu nanti berada di tempat yang tinggi, so jangan melakukan perkara ini. Nanti takut kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang mana ujian tu kita tak tahu daripada Allah. Kita akan diibtilakan dengan perkara itu. Khair, tak apa. Hadis seterusnya 2399. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yaqulu iza amsa fa iza asbaha salasan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yawmal qiyamah, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, Sayyidina Sauban ialah maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni ni bab yang terakhir, atau bab yang terawal. So dia dalam confuse lagi. Bab terawal di dalam jilid ke-12, bab terawal di dalam jilid ke-12, atau bab terakhir dalam jilid ke-11, babu wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di marzim maut, iaitu sewaktu akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di marzim maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan lebih kurang 40 orang hamba. Nabi merdekakan lebih kurang 40 orang hamba. Maula, kita panggil maula. Maula ni makna mustarak. Maula dia boleh panggil tuan kepada hamba, atau maula dia dipanggil hamba yang dibebaskan. Dia dua maula. Maula ni dia lafaz mustarak. Jadi Hadis Sauban radhiyallahu anhu ialah salah satu daripada maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang beragama Islam, mana-mana hamba ma min abdi muslim, mana-mana hamba di sini maksudnya semualah, bukan hamba orang yang hamba tu, hamba ni maksudnya hamba Allah lah, yang beragama Islam, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku redha. So makna redha telah kita jelaskan dulu, iaitu kita tidak berhajat kepada sesiapa. Aku redha Allah itu sebagai Rabbku, yakni sebagai Tuhanku, Islam itu sebagai agamaku, dan aku tak berhajat selain daripada Islam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang diutuskan kepadaku, iaitu kepada seluruh umat ni. Dan aku redha, maknanya aku tak berhajat kepada mana-mana hamba, mana-mana tariqah daripada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, perkataan Nabi yang diganti dengan perkataan Rasulullah.
maka mustahab ketika membaca untuk menggabungkan kedua-duanya. Baiknya wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. So boleh. Ni bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia mendapati Rasulullah dalam keadaan marah setelah beliau membaca Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya 2400 atau 2401 kurungan 19 antara doa-doa yang dibaca sewaktu hendak tidur. Doa nak tidur pula kita baca apa? Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza arada an yanama wada'a yadahu tahta ra'sihi summa qala Allahumma kini azabaka yawma tab'asul yawma tajma'u ibadaka aw tab'asu ibadak. Rawahu Tirmizi wa rawahu Ahmad anil Barra radhiyallahu anhu. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bangun untuk meletakkan, ingin tidur, nak bagi tidur, baru tak tidur lagi, baru nak tidur, akan meletakkan tangan baginda di bawah pipi baginda. Kemudian baginda membaca doa ni. Tidur seperti mayat. Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadak au tab'asu ibadak. Maksudnya, ya Allah, selamatkanlah diriku pada hari engkau menghimpunkan hamba-hambamu atau engkau membangkitkan hamba-hambamu. Hadis ini menyatakan bahawa Nabi meletakkan tangan di bawah kepala atau pipi. Dalam riwayat ini dinyatakan Nabi meletakkan tangan di bawah pipi. Di bawah pipi. Cara tatbiknya, macam mana untuk kita sinambungkan hadis ini supaya tidak bersalahan satu sama lain, tidak berceranggoh. Dulu kita panggil berceranggoh. So Umi kita selalu pesan, bukan berceranggoh ustaz, bercanggah. Kedua-dua perkara ini berlaku pada waktu yang berlainan. Maka setiap daripada pemberawi memberitahu apa yang dia lihat. Ada tengok Nabi letak tangan bawah pipi, ada tengok bawah kepala, atau sebahagian tangan di bawah kepala dan sebahagian tangan di bawah pipi. Begitu. Okey lah. Maka setiap rawi memberitahu apa yang zahir baginya atau apa yang gaib daripada kedua-duanya. Mula Ali Qari rahmatullahi alaih berkata, zahirnya Nabi menghadap ke arah kiblat kerana ingin menyerupai dengan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan mayat yang berada di dalam kubur. Iaitu penerangan ini kita ambil dalam Al-Mirqat jilid 5 muka surat 311. Hadis seterusnya 2402 kurungan 20. Wa an Habsata radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iza arada an yarquda wada'a yadahu yumna tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma qini azabaka yawma tab'asul ibadak salasa marrat. Sayyidatuna Habsah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur, maka baginda akan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipinya. Kemudian baginda membaca Allahumma qini azabaka yawma tab'asul ibadak. Ya Allah, selamatkanlah diriku daripada pada hari engkau bangkitkan hamba. Allahumma qini azabaka yawma tab'asul ibadak. Dan sambil itu kita bacalah doa tidur tu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismikallah ahya wa ahmud. Boleh juga bismikallah ahya wa amut. Ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Hati dulu baru hidup. So maksudnya, ya Allah, selamatkan diriku pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Penerangan tatbik antara riwayat ini dan riwayat sebelumnya ialah disebut pada hadis yang sebelum ini. Hadis seterusnya 2403 kurungan 21. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda madja'ihi Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim Allahumma inni a'udzu
a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min syarri ma anta akhizun binasiyatih. Allahumma anta takshiful maghrama wa ma'sama. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Subhanaka wa bihamdika. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika baginda berada di tempat pembaringan. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min syarri ma anta akhizun binasiyati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan wajahmu yang maha pemurah, dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada keburukan makhluk yang engkau memegang ubung-ubungnya. Allahumma anta takshiful maghrama wa ma'sama. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Subhanaka wa bihamdika. Ya Allah, engkau menyingkap kesedihan dan dosa. Ya Allah, tenteramu tidak kalah, janjimu tidak dimungkiri, kejayaan tidak akan memberi manfaat kepada Tuhan di sisimu. Kejayaan tidak akan memberi manfaat kepada Tuannya di sisimu. Maha suci engkau, aku bertasbih padamu. La yanfa'u zal jaddi minkal jadd. yakni kekayaan tidak akan memberi manfaat kepada pemiliknya di sisimu. Di sisi Allah Ta'ala kekayaan tu tak ada manfaat pun pada orang yang memilikinya. So kekayaan yang banyak akan ditinggalkan, dan kekayaan itu tak dapat dimanfaatkan kecuali apa yang dia telah infakkan, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yang dia infakkan tadi. Yang dia infakkannya. Allah 2404 kurangnya istighfar sebelum tidur menghapuskan dosa. Sebelum tidur kita kena istighfar juga, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat ghafarallahu lahu ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا. رواه الترمذي. قال هذا حديث غريب. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca istighfar ini sebanyak 3 kali ketika dia pergi ke hamparan tidurnya, maka Allah akan mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak bilangan pasir di Alij, atau sebanyak daun pokok, atau sebanyak bilangan hari dunia. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Dia berkata hadis ini qarib. Istighfar itu ialah astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu istighfar. Ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Aku memohon ampun daripada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri, dan aku bertaubat kepadanya, memohon keampunan daripada
alij. Ulama berbeza pendapat dalam menerangkan makna kalimah alij. Sebahagian berkata alij ialah sebuah tempat di Syam yang mempunyai pasir yang banyak. Sebahagian pula berkata alij ialah pasir-pasir yang sangat banyak yang bertimbun-timbun. Mengikut makna pertama kalimah ramal, sebelumnya akan menjadi mudhaf, dan mengikut pendapat kedua ramal sebelumnya akan menjadi sifat. Tetapi riwayat ini mengikut Hadrat Milik Shah dibaca dengan idhafah bukan dengan sifat. Oleh itu jika menjadi mengikut pendapat kedua dihukumkan, dihamal tu maksudnya dihukumkan pada idhafah mausuf pada sifat. Idhafah mausuf pada sifat. Idhafah au adada ramlin alij, au adada ramlin alij. Au adada ramlin alij dipanggil idhafah ila sifat. Idhafah ila sifat dia boleh jadi baca. Dia boleh di sini dalam kaedah nahwu lah. Dalam kaedah nahwu kadang-kadang mausuf sifat itu kita boleh terjemahkan dia dengan mudhaf ilaih. Kalimah mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan kalimah mausuf sifat tadi. So kalimah mausuf dan sifat kita boleh terjemahkan mudhaf ilaih. So apa mausuf sifat, apa mudhaf ilaih, situ tuan-tuan kena tengok nahwu balik lah. Yang dah belajar nahwu tu dia tahulah sifat apa. Ja'a Zaidun alimun fadila. Ja'a Zaidun alimun. Ja'a Zaidun alimun. Alimun tu sifat bagi Zaidun. Alimu Zaidun. Ja'a alimu Zaidun. Salam. Boleh juga dia mausuf, idhafah ila al-mausuf yang memberi makna idhafah ila sifat. Iaitu yang kita terjemahkan tadi, iaitu idhafah mausuf pada sifat. Idhafah yang mausuf pada sifat. Supaya nak terangkan di sini tak apalah. So kita jalan lagi lah. So hadis seterusnya 2405. 2405. وعن أبي شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأخذ مضجعه بقراءة سورة من كتاب الله إلا وقل الله به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يحب متى حب. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mana orang Islam, tidak ada mana-mana orang Islam yang berada pada tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada surah Al-Quran, melainkan Allah akan menghantar satu malaikat kepadanya. Tidak ada sesuatu yang menyakitkannya, tidak ada sesuatu yang menyakitinya akan hampir kepadanya sehingga dia bangun daripada tidur tadi. Ini kita kena istihdar perkara ini. Syaitan sedaya upaya mencegah seorang itu daripada bertasbih selepas solat dan sebelum tidur. Bertasbih selepas solat dan kita kan Assalamualaikum, pong, Allahu Akbar, main sunat. Taubat dulu, istighfar dulu, baca dulu doa-doa, baca dulu perkara-perkara lain sebelum kita melakukan sembahyang dan sebagainya. Jadi syaitan ni dia akan lupakan kita. Wa an Abdullah bin Amr As radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khallatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah
ألا وهما يصير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله بدبر في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة. وقال وأنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقعدها بيده. قال تلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أخذ مضجعه يسبحه ويكبره ويحمده مئة وتلك مئة باللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم وليلة 2500 سيئة. قالوا كيف وكيف لا تحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا حتى ينتفل فلعله أن ألا يفعل ويأتيه في مسجده فلا يزال ينومه حتى ينام. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang apabila seorang muslim memeliharanya, maka dia akan memasuki syurga. Memelihara ni menjaga dia dan mengamalkannya. Ketahuilah sesungguhnya kedua-dua itu sangat mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Dia bertasbih selepas solat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, dan bertakbir sebanyak 10 kali. Maknanya 10 kali. Ada riwayat 10, tapi ada riwayat 33. So it's up to you macam mana. Kadang-kadang kita buatlah terbaiknya, kita buat 33 lah. Dan kadang-kadang kita kena buat 10 lah. Kita istihdarkan. Ada juga hadis-hadis yang Nabi baca 10. Jadi tak semestinya kita baca 33. Tapi hak 10 ni kita buat jarang-jarang lah. Sebab hak terbaiknya 33. Macam tu. Hak 10 ni kan Nabi kata Nabi mengambil wuduk marratan, dua kali. So yang afdalnya 3 kali setiap anggota. 1 kali setiap anggota tu hak mengamalkan amalan yang wajib. Kalau 3 kali tu sempurnanya sunat. 2 kali tu bila? Kita buat jarang-jarang. Dan masa buat tu perlu ada istihdar. Bukan bermakna hak buat 2 kali tu mesti ada istihdar, hak 3 kali dan sekali tu tak ada istihdar. Tak. Maksudnya kebiasaannya waktu lorak. Tak boleh kata waktu lorak. Mesti ada iman dan ihtisab. Kalau kita kata waktu lorak, itu kita akan jadi rutin. Kalau waktu lorak kita baca cepat. Kita datangkan istihdar tadi, ihtisab tadi. Misalnya kalau kita sibuk, hari ni aku akan baca 10 kali. Ada dalam riwayat yang mengatakan 10 kali. Walaupun kita tahu kita tu lorak, kita tu sibuk, tapi kita tak sandarkan sibuk itu. Kita sandarkan hadis tu. Faham Kita tak sandarkan lorak tu. Kita tak sandarkan sibuk tu. Kalau kita sandarkan sibuk, kita dapat pahala. Tapi kalau kita sandarkan hadis tu, kita dapat ahsanul jaza. So sekarang kenapa kita belajar hadis? Sebab kita belajar hadis ialah kita nak jadikan diri kita tu dalam hadis tu, atau hadis tu dalam diri kita. Sandaran tu maksudnya ihtisab lah. Iman dan ihtisab. Jadi kita buat pendek. Okey. Jadi perkataan, kalau dari segi perkataan kita katalah zaman kita nak cepat, masa kita nak cepat, kita buat 10. Kalau kita dah masa lapang sikit, kita buat 3. Tahu kita tak.
kita kena ada istihdar. Kenapa 33? Saya buat ni, ni riwayat terbaik Nabi kata 33. Kalau 10 ni kenapa? Betul, kita sibuk dan kita lorak pada masa tu. Tapi kita tak sandarkan kepada kesibukan tadi. Kita tak sandarkan kepada keloratan tadi. Lorak maksudnya sibuklah. Kita sandarkan kepada hadis. So, hadis tu sama ada dalam diri kita dalam hadis. Ini yang kita nak belajar hadis Al-Quran ni. Sebab kita nak sandarkan perbuatan kita tadi bukan kepada rutin atau kesibukan atau sebagainya, tapi kita sandarkan manakah sabdaan dan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu kita dalam hadis tu atau hadis tu dalam diri kita. Sama je sebenarnya. Lazim malzum saja, lazim malzum, tapi istilahnya macam itulah. Kalau kita tak dalam hadis tu dalam diri kita. Kalau kita tak dalam hadis tu, so hadis tu dalam diri kita. Ajib. So kita akan dapat pahala. Sebab itu saya selalu pesan pada diri saya dan saya selalu pesan pada sahabat-sahabat semua, sebelum kita belajar iman dan ihtisab, yakin kita pada perintah Allah, yakin kita pada janji Allah dengan menghadirkan fadilat-fadilatnya. Perlu sandarkan hadis. Kita tak sandarkan logat tu cikgu dah. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita belajar, makin kita belajar, baru kita susun perkataan kita. Dulu kita sandarkan logat, sekarang kita tak sandar logat dah. Kita sandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi buat itu atas dasar ada orang yang kadang-kadang dia logat, tapi tak, kita sandarkan hadis tu. Ajib. Bila kita belajar ni, banyak benda yang kita tahu. Dan bukan setakat tahu, kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Ajib. Allahu Akbar. Jadi bertahmid Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Amru pula. Sayyidina Amru salah tu dia. Sayyidina Amr ni, Amru tak ada. Amr tak apalah. Radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jari baginda. Baginda bersabda, itulah daripada 150 pada lidah. 150 lah. Sebab apa 150? 30 10, 10, 10, 30. 5 waktu, 30 kali 5, 150 pada lidah. Tapi 1,500 pada timbangan. At least paling kurang 10 kali ganda. Apabila dia berada pada tempat tidurnya, dia bertasbih. Seorang itu bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebanyak 100 kali. Itulah 100 pada lidah, dan 1,000 pada timbangan. Tak nak tidur tu bukan 3 kali, bukan 5 kali tidur. Kau tuan-tuan tidur 5 kali. Jadi okey, jadi kalau kita tidur, kau tidur 5 kali, kecuali orang dakwah dia tidur banyak kali. Orang dakwah ni masa keluar dakwah keluar tidur. Lepas semasa bayan subuh tidur. Selepas bayan subuh ambil kata rehat. Sebelum mesyuarat rehat tu tidur. Lepas mesyuarat, okey, kita nak mulakan taklim, setengah jam lagi infradi amal, rehat. Sebelum zuhur habis rehat tidur. Kalau lepas zuhur, tu qailullah yang tak pernah tinggal. Zuhur ke asar 5 kali juga tidur. Dalam dakwah 5 kali tidur. Begitu kan. Itulah satu. Okey, siapakah dalam kalangan kamu yang melakukan sebanyak 2,500 kesalahan setiap hari? Siapakah? Itulah 100 pada lidah dan 1,000 pada mana. Jadi berapa? 1,500 kan? 1,150
100, 250, bermakna 2500. Timbangan. Siapa di kalangan kamu yang melakukan sebanyak 2500 kesalahan setiap semalam? Para sahabat bertanya, bagaimanakah kami tidak menghitungnya? Bagaimanakah kami tidak menghitung? Bagaimanakah kami tidak menghitungnya? Apakah perkara yang menyebabkan kami lalai daripada melakukannya? Saya terjemah hitung tu uhsi. Allahumma la uhsi. Allahumma la uhsi. Saya tak faham soalan iman, tarikah, ikhlas, ihtisab. Soalan-soalan ada lagi tak item lain selain iman, ikhlas dan ihtisab. So dua ni lah yang punca dia. So kurang-kurangnya ada perkara ni lah. Tarikah dia, ikhlas dia, ihtisab dia. Sebab Nabi beritahu, man sama ramadana imanan wahtisaba. Man sama ramadana imanan wahtisaba. Man qama ramadana imanan wahtisaba. Man zara musliman yahtasibu. Man ittaba'ata janazatan yahtasibu. Banyak yahtasibu. Bukan tak ada, tapi kebanyakannya diceritakan oleh Nabi, iaitu ihtisab. Okey. Itulah mungkinlah yang dimaknakan di situ. Allahu Akbar. Jadi bagaimanakah kami tidak menghitungnya? Maksudnya macam mana sampai kami tak dapat buat? Apakah perkara yang menyebabkan kami lalai daripada melakukan? Nabi bersabda, syaitan datang kepada kamu ketika solat, lalu dia berkata, ingat perkara sekian, ingat perkara itu. Assalamualaikum, terus pergi. Rasa kita ingat satu benda yang kita hilang dah jumpa. Sehinggalah kamu selesai daripada solat, kemungkinan besar dia tidak akan membaca zikir-zikir tersebut. Syaitan juga akan datang ketika dia berada pada tempat tidurnya dan akan menghapusnya supaya tidur sehingga dia tidur. Wa fi riwayatin Abi Dawud, khaslatani aw khallatani la yuhafizu alaihima 'abdun muslim. Wa kaza fi riwayatihi ba'da qawlihi wa 1500 fil mizan qala yukabbiru 'arba'an wa salasun wa iza akhadha masja'ahu wa yahmadu salasan wa salisina wa yusabbihu salasan wa salasina. Wa fi aqsar nusakh al-musabih an Abdullah ibn Umar. Lafaz riwayat Imam Abu Daud ialah khaslatan atau khasatan, yang terdapat syak, atau perkataan dia khaslatan atau khallatan. La yuhafizu alaiha abdusin. Begitu juga terdapat tambahan, yakni selepas perkataan baginda 1500 fil mizan. Dalam kebanyakan nuskhah, iaitu dalam kebanyakan cetak masabih, hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Itu riwayat dari segi rawi sahaja. Sebenarnya begini, dia ada 6 perkara. 3 perkara yang menjadikan amal itu diterima, dan 3 perkara yang menjadikan amal tadi, 3 perkara yang mengkualitikan amal tadi: iman, ilmu dan tarikah. Itu 3 ni. Iman, ilmu dan tarikah. Dia panggil 3I. Iman, tak ada iman tak terima, tak ada ilmu buat tak terima, tak ada ikhlas tak terima.
So yang keempat, tawajjuh. So tawajjuh maknanya kita memberi perhatian, tawajjuh. Lepas tu kita kelima, istihdar. Keenam, mujahadah. So tawajjuh yang keempat tu tawajjuh, yang kelima istihdar, yang keenam mujahadah. So mujahadah. Sebenarnya dia tiga ni dia berada di dalam rangkungan iman dan ihtisab. Iman tu mewakili tiga di atas tadi, ihtisab mewakili dua di bawah. So ihtisab ni pula dia tafsirkan dengan tiga perkara, iaitu untuk datangkan ihtisab tu, mula-mula kita kena buat amalan itu dengan tawajjuh, memberi perhatian dan penumpuan. Sebab itu belum kita buat, kita perlu ada attention. Mana kita beri peringatan pada diri kita. Selepas tu kita istihdarkan, hadirkan fadilat tadi. Dan kita ada mujahadah. Itu terletak di bawah ihtisab. Dan iman tadi terletak, sebab tu iman dan ihtisab. Iman tadi dia terletak pada tiga perkara. Iman pada Allah, iman pada Nabi, tarikah tadi, dan ikhlas, dan keikhlasan. Tiga ayat. Wallahu a'lam. Kalau ada cara lain lagi, ataupun penghuraian yang cara lain lagi, so dia tidak terbatas kepada perkara ini sahaja. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan ada lagi, masya-Allah, bagus. Fa ayyukum ya'malu, iaitu fa ialah jawab kepada syarat yang mahzuf, dan istifham kalimah ayyukum di sini istifham inkari, maksudnya istifham inkari, menafikan. Maknanya apabila ada sesiapa yang memelihara dua perkara ini dan mendapat ganjaran sebanyak 250 hasanah sehari semalam, lalu setiap kebaikan yang dilakukannya itu menghapuskan keburukan, lalu dia diampun dalam firman innal hasanati yuzhibunas sayyi'at. Maksudnya segala amal kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Oleh itu, siapa dalam kalangan kamu yang melakukan keburukan lebih daripada jumlah hasanah ini sehingga menyebabkan dia tidak beroleh keampunan, mengapakah kamu tidak melakukannya dan tidak menghitungkannya? Maksudnya menghitung tu melakukan perkara tersebut. So dia ada syarat-syarat tambahan, boleh tak? Dia tak jadi masalah. Dia la musyahadalah di dalam sesuatu perbahasan ataupun takrifan itu. Dalam perbahasan ulama-ulama dia panggil la musahadalah, maksudnya dia tidak ada sempit. Benda ni dia tak sempit, dia dianggap luas. So, kurang-kurangnya satu benda tu kita tahu dan kita tak menafikan perkara yang kedua. So kita luaskan perkara tersebut. Begitu maksud saya. Dan musahadalah maksudnya kalau kita bergaduh dalam topik pengistilahan, so kita tak boleh pergi ke mana. So kita perlu berluang dada. Jadi sebab itu dalam perbahasan pentakrifan, pengistilahan berlaku begitu. Iman dan ihtisab mungkin ada dari sudut lain, dia sebut macam lain. Jadi benda tu tak bercanggah satu sama lain. So benda yang tatbik kita boleh tatbikkan, benda yang tazad, benda-benda yang bercanggah dan tazad kita asingkan. Begitu. So perkara ni kita asingkan. So tak jadi masalah. Wallahu a'lam. So kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Kita sambung pada hari Jumaat ni kita tak ada. Saya esok terpaksa safar lagi. So dekat istimewa ni, dekat perhimpunan kita ni, kita nak bentuk Jumaat yang banyak. So saya kena safar lagi seminggu. So saya seminggu, sepatutnya hari Jumaat ni kita ada, lepas tu hari Isnin kita ada, lepas tu hari Rabu kita ada, lepas tu hari Jumaat tu kita ada.
So hari Jumaat kalau tak ada, so kita pergi kepada daurah lah hari Jumaat tu. Daurah lah, kita akan masuk daurah yang seterusnya lah. So kita tak apa, benda tu insyaAllah kita daurahkan seterusnya. Kalau kita lambat-lambat sikit pun kita ni dah nak habis dah. Jilid 7 tak start lagi, tak boleh nak cetak lagi, baru dalam 40%. InsyaAllah, wallahu a'lam. Aku liqawli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah hidayah Maulana. Saya lah tu tidur 5 kali time keluar. Wallahu a'lam.